Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Nota Pendidikan Islam bersama Cikgu Nabila. Okey, untuk sesi PDPR tahun 2021. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk video-video yang akan datang. Jadi pada hari ini Ustazah akan bentangkan pelajaran 20, iaitu tajuknya adalah terbitnya Fajar Dakwah, iaitu bidang sirah dan tamadun Islam. Okey, dalam tajuk ini kita nak tengok dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Okey, dakwah Rasulullah ketika dia mula-mula mendapat wahyu untuk menyebarkan dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah secara rahsia. Okey, kemudian secara terus terang ataupun terang-terangan kepada kaum kerabat, dan akhir sekali secara terang-terangan kepada umum. Okey, kita akan tengok satu persatu. Apakah yang dimaksudkan dakwah secara rahsia? Okey, dakwah secara rahsia ini disasarkan kepada kaum keluarga yang terdekat dan para sahabat yang rapat sahaja dahulu. Okey, antara orang yang terawal memeluk Islam ketika dakwah secara rahsia ini adalah Sayyidatina Khadijah, iaitu isteri baginda Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi, Zaid bin Harithah, iaitu pembantu Nabi, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Nabi, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Okey, ini adalah orang-orang yang terawal memeluk Islam apabila Nabi Muhammad SAW mula menyebarkan dakwahnya secara rahsia. Okey, Rasulullah SAW berdakwah secara senyap selama 3 tahun dan berjaya mendapat pengikut sebanyak 40 orang. Dalam tempoh 30 tahun ini, Rasulullah berdakwah kepada orang yang paling dekat dengan beliau, dengan baginda sahaja. Dan pada ketika ini, baginda telah berjaya mendapat pengikut sebanyak 40 orang. Kebanyakan orang yang menganut Islam ialah orang miskin dan hamba. Ini adalah pada peringkat awal dakwah Rasulullah di Mekah dahulu. Okey, pusat penyebaran Islam ketika ini adalah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Okey, yang kedua, kita nak tengok dakwah secara terang-terangan kepada kaum keluarga ataupun kaum kerabat. Okey, dakwah ini berlaku setelah Rasulullah SAW menerima perintah Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214. Okey, di mana dalam ayat ini Allah menerangkan maksudnya, dan berilah peringatan serta amaran kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Ini maksud surah Asy-Syu'ara ini. Jadi apabila Nabi Muhammad SAW menerima wahyu ini, maka dia terus menyebarkan dakwahnya secara berterus terang kepada kaum kerabat. Baginda mengadakan majlis jamuan di rumah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Okay, baginda menerangkan dasar-dasar Islam yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada orang ramai. Ini kepada kaum kerabatnya sendiri. Okay, kemudian dakwah secara terang-terangan kepada umum. Okay, kepada umum ni maksudnya kepada semua rakyat ketika itu. Okay, dilaksanakan setelah turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj ayat 94. Rasulullah SAW mengadakan satu perjumpaan dengan menjemput pembesar dan ketua-ketua kafir Quraisy di Bukit Safa serta menceritakan kerusulan baginda. Okay, Islam dapat disebarkan dengan bebas serta meluas dan pengikut Islam semakin bertambah. Ini adalah secara terang-terangan. Jadi kita boleh nampak di sini ketika awal-awal dakwah Rasulullah berdakwah secara senyap dahulu kepada orang-orang yang paling rapat dengan dia. Kemudian dia lebarkan sedikit sayapnya, berdakwah secara terang-terangan kepada kaum keluarga.
Dan apabila sudah mendapat wahyu daripada Allah, akhirnya Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan kepada umum, kepada semua rakyat ataupun semua masyarakat ketika itu. Okey, bagaimana dengan strategi dakwah Rasulullah SAW? Kita tengok yang pertama, ucapan awam. Strategi yang pertama adalah ucapan awam, di mana baginda naik ke Bukit Safa dan mengajak masyarakat Mekah beriman kepada Allah dan meyakini hari kiamat. Okay, ketika dia membuat ucapan kepada semua yang hadir ketika itu, dia mengajak semua masyarakat Mekah supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini bahawa adanya hari kiamat. Okay, strategi yang kedua, mencari sokongan. Mencari sokongan ni, Nabi bertemu dengan kabilah Arab yang datang ke Mekah pada setiap musim haji. Sepanjang tempoh dakwah Rasulullah itu, dia bertemu dengan kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah pada setiap musim haji setiap tahun, dan pertemuan berlaku pada malam hari. Okay, ini untuk mengelakkan daripada dikesan pada peringkat awal. Okay, kemudian dia mencari tempat selamat, iaitu Nabi menggalakkan umat Islam berhijrah ke Habsyah kerana negaranya aman dan mempunyai raja yang baik. Dan yang seterusnya adalah mengadakan jamuan, iaitu Nabi Muhammad SAW menjemput seluruh keluarga Bani Muttalib ke jamuan makan dan menyampaikan ajaran Islam. Okay, ini adalah strategi dakwah Rasulullah. Ada 4 strateginya. Okay, kemudian hikmah strategi dakwah Rasulullah. Kita nak tengok apakah hikmah strategi dakwah Rasulullah SAW. Okey, tadi mula-mula kita belajar Rasulullah berdakwah secara sulit. Apa sebenarnya hikmah apabila Rasulullah SAW berdakwah secara sulit? Iaitu yang pertama, memantapkan akidah umat Islam. Yang kedua, ajaran agama Islam dapat diterima tanpa gangguan. Yang ketiga, menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Okey, kalau kita tengok pada peringkat awal, ketika itu masyarakat Quraisy ketika itu berpegang teguh kepada kepercayaan agama mereka. Jadi apabila Rasulullah ingin menyebarkan dakwah, dia tidak boleh menyebarkan secara terang-terangan sebab nanti akan mendapat penentangan yang besar-besaran. Jadi caranya secara sulit apabila diajarkan ataupun apabila berdakwah kepada yang terdekat dengan baginda, Islam itu dapat diajar dan dihalusi dengan lebih baik sebelum disebarkan kepada orang umum, orang awam. Okey, secara terus terang, hikmah dia menggalakkan semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Pada ketika ini sudah ada pengikut umat Islam. Jadi secara tidak langsung dia dapat menggalakkan semangat berdakwah dalam diri umat Islam. Menimbulkan rasa tanggungjawab umat Islam untuk menegakkan syariat Islam. Ketika ini umat-umat Islam yang sudah memeluk agama Islam ketika itu, mereka akan rasa bertanggungjawab untuk menyebarkan agama Islam dan menegakkan syariat Islam. Dan yang ketiga, dapat menyelamatkan nyawa umat Islam yang menjadi penggerak dakwah. Ini adalah hikmah strategi dakwah Rasulullah, iaitu secara sembunyi, secara rahsia dan juga secara terang-terangan. Okey, faktor penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Kenapa masyarakat Quraisy pada ketika itu sangat menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW? Okey, yang pertama dari segi ekonomi. Ekonomi, golongan pengukir dan peniaga berhala merasakan ekonomi mereka terjejas. Hal ini kerana Islam melarang penyembahan berhala. Bila penyembahan berhala dilarang, maka berhala mereka tidak laku. Maka mereka akan merasakan bahawa ekonomi mereka terjejas. Sebab itu mereka menentang dakwah Rasulullah. Dari segi agama, mereka berpegang kuat kepada kepercayaan nenek moyang mereka. Mereka percaya Tuhan itu berbilang. Ada banyak Tuhan. Mereka menolak keesaan Allah. Mereka tidak percaya Allah itu satu dan menafikan hari kebangkitan. Mereka juga tidak percaya adanya hari
akhirat. Okey, yang ketiga adalah dari segi politik, ini golongan bangsawan dan kaya. Mereka tidak mahu kehilangan kuasa. Mereka melihat Islam ni sebagai ancaman yang membahayakan kepimpinan mereka. Dan yang terakhir dari segi sosial, mereka berpegang kuat dengan semangat perkauman dan mengamalkan perhambaan. Okay, ini juga antara sebab mereka menentang kerana mereka menolak persamaan taraf. Okay, mereka tidak mahu terima bahawa semua manusia itu sama taraf dan ada keadilan dalam masyarakat yang dibawa oleh Islam. Bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada bermacam-macam jenis penentangan. Okay, yang pertama yang bertemu Abu Talib, iaitu kaum musyrikin cuba mempengaruhi Abu Talib. Okay, Abu Talib ini adalah bapa saudara Rasulullah agar menghalang usaha dakwah baginda. Okay, dia cuba mempengaruhi Abu Talib supaya memujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghentikan dakwahnya. Memburuk-burukkan dakwah Islam, iaitu memesongkan perhatian masyarakat Mekah daripada dakwah baginda melalui syair serta memburuk-burukkan baginda dan umat Islam. Yang ketiga, menyiksa dan menyakiti umat Islam. Menyakiti dan menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para umat Islam. Para hamba diseksa oleh majikan seperti Bilal bin Rabah. Kita ada juga dengar tentang Bilal bin Rabah yang diletakkan batu besar di atas dadanya di tengah panas matahari terik, dan Sumayyah. Para pemuda Islam pula ditentang oleh anggota keluarga sendiri. Ini adalah antara penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain, antara bentuk penentangan yang lain, tawaran, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi tawaran pangkat, harta dan wanita dengan syarat baginda menghentikan dakwah. Mereka tawar, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti berdakwah, maka kami akan bagi harta yang banyak, kami akan bagi pangkat yang tinggi, kami akan bagi wanita-wanita. Itu adalah tawaran yang diberi oleh kaum musyrikin untuk menentang dakwah Rasulullah. Seterusnya kompromi, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bertolak ansur mengamalkan ajaran Islam dan ajaran mereka secara silih berganti. Contohnya, hari ini semua amalkan ajaran Islam, esok semua amalkan ajaran nenek moyang mereka. Ini antara penentangan juga. Memulaukan Nabi, keluarga Bani Hashim dan Bani Muttalib serta orang Islam dengan memutuskan segala bentuk perhubungan dengan mereka dari segi ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan yang terakhir, ancaman bunuh, iaitu mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ancaman sehingga turunnya wahyu untuk Nabi berhijrah. Ini antara bentuk penentangan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya, keadaan masyarakat Arab ketika itu, dari segi akidah, yang tadi dia percaya Tuhan tu banyak, Tuhan tu berbilang, maka selepas kedatangan Islam, mereka telah meninggalkan kepercayaan syirik kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Iaitu hanya Allah sahaja yang disembah dan menjadi tempat mengharap sesuatu hajat. Jadi akidah mereka sudah bertukar daripada Tuhan yang banyak kepada Tuhan yang esa, dan mereka mengaku bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dari segi akhlak sebelum ini mereka sering bergaduh, sering membunuh-bunuhan, sering merompak. Tetapi apabila datangnya Islam, mereka meninggalkan akhlak yang keji kepada berakhlak mulia dengan menjaga hubungan yang baik dan harmoni dengan masyarakat, dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Mereka juga menghapuskan semangat perkauman dan mewujudkan persaudaraan yang menjadikan umat Islam hidup saling menghormati dan
kasih sayang. Okey, seterusnya dari segi syariat. Hidup berlandaskan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi hukum yang diamalkan ini memelihara hak individu dan masyarakat. Kerana dalam Islam terdapat persamaan hak individu. Tidak ada hamba, tidak ada orang yang boleh dipandang rendah dan sebagainya. Faktor kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menyebarkan dakwah pada ketika itu? Okey, ada 4 faktor kejayaan. Yang pertama, keunggulan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keadilan dan kesamaan hak dalam Islam. Yang ketiga, cara dakwah yang berhikmah dan bijaksana. Dan yang keempat, semangat jihad yang tinggi. Kita nak tengok satu persatu. Keunggulan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita tahu mempunyai akhlak yang tinggi dan terpuji sehinggakan mendapat gelaran Al-Amin, iaitu yang jujur. Kalau berurusan berniaga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat jujur dalam menjalankan urusan. Kepribadian yang unggul ini menjadikan masyarakat Arab tertarik kepada seruan baginda. Bila kita tengok, orang itu, contohnya ada orang tu bagusnya akhlak dia, baik, terpuji, kita akan rasa tertarik. Okey, yang kedua, keadilan dan kesamaan hak dalam Islam. Ajaran Islam membawa keamanan dan kesejahteraan. Sebagai contoh, keadilan dan persaudaraan dalam Islam dapat memelihara hak setiap individu. Sebab itu banyak orang yang memeluk Islam kerana mereka asalnya daripada golongan-golongan hamba yang ditindas. Jadi apabila Islam datang, tidak ada istilah hamba dan sebagainya. Sebab itulah mereka tertarik dengan ajaran Islam. Okey, seterusnya yang ketiga, cara dakwah yang berhikmah dan bijaksana. Okey, baginda sentiasa berfikiran positif dan yakin dengan kejayaan Islam. Baginda berdakwah secara teratur dan berstrategi. Kebijaksanaan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjaya menjadikan Islam berkembang dengan sempurna. Okey, Rasulullah sentiasa berstrategi dalam mengatur dakwah baginda. Dan yang terakhir, semangat jihad yang tinggi, iaitu umat Islam mempunyai keyakinan dan semangat jihad yang tinggi. Mereka sangat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, menyebabkan mereka sanggup menghadapi pelbagai rintangan dan mempertahankan akidah. Ini adalah faktor-faktor kejayaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi iktibar daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, iaitu umat Islam mestilah berdakwah dengan bersungguh-sungguh agar Islam tersebar ke seluruh alam. Yang kedua, umat Islam mestilah menunjukkan contoh teladan yang baik supaya dakwah berkesan. Kalau kita tunjukkan peribadi kita yang baik, orang yang bukan Islam akan tertarik dan mereka juga akan memeluk agama Islam. Berdakwah perlu dilakukan secara terancang dan berstrategi supaya mendapat hasil yang baik. Ini adalah iktibar daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Jadi ini semua adalah nota-nota berkenaan dengan tajuk ini. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.